kita masuk lagi subtajuk yang baru iaitu 6.2. Lokasi pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Lokasi bermaksud kawasan. Di mana terletaknya bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia ini, okey. Satu kawasan tersebut terdapat tanah tinggi, okey, tanah pama, sesuai tanah pama atau tanah tinggi. Jadi kita akan tengok dahulu satu persatu. Okey, kita tengok tanah tinggi, apa yang dimaksudkan dengan tanah tinggi. Okey. Seperti yang cikgu sudah terangkan minggu lalu, tanah tinggi merujuk kepada kawasan yang melebihi 180 meter dari aras laut. Serta tanah tinggi di Malaysia ini terdiri daripada rangkaian banjaran, gunung dan dataran tinggi. Okey. Kita tengok dahulu bahagian Semenanjung Malaysia. Okey, tanah tinggi di Semenanjung Malaysia. Okey. Tanah tinggi di Semenanjung Malaysia berpunca dari dataran tinggi Yunnan di pedalaman negara China yang merentasi Thailand dan menganjur dari utara ke selatan Semenanjung Malaysia. Okey, maksudnya dari merentasi Thailand di atas sini hingga menganjur dari utara hingga ke selatan Semenanjung Malaysia. Okey, itu yang dimaksudkan dengan fakta pertama ini. Okey. Okey. Banjaran gunung di Semenanjung Malaysia merupakan gunung lipat tua yang stabil. Okey, cikgu sudah terangkan minggu lalu bagaimana gunung lipat terjadi. Jadi, banjaran gunung di Semenanjung Malaysia ini merupakan gunung lipat tua yang stabil. Banjaran Titiwangsa pula banjaran Titiwangsa tinggi di utara menganjur semakin rendah ke selatan. Okey, mana dia banjaran tinggi utara menganjur semakin rendah ke selatan. Okey, ini dia banjaran Titiwangsa B1. B1 ini adalah banjaran Titiwangsa ini. Dia makin rendah, semakin ke selatan dia semakin rendah dia punya ketinggian. Okey. Dan banjaran Titiwangsa ini merupakan tulang belakang Semenanjung Malaysia. Jadi di Semenanjung Malaysia ini kamu cuma ingat banjaran Titiwangsa. Okey, banjaran Titiwangsa, tulang belakang. Okey. Selain banjaran, di Semenanjung juga terdapat gunung. Okey, contohnya seperti Gunung Korbu. Ni Gunung Korbu. Gunung Korbu dan juga Gunung Tahan. Okey, kalau kamu menghadap cermin sekarang ini, jadi sebelah kiri kamu itu ada Gunung Korbu. Jadi di sebelah kanan kamu ada Gunung Tahan. Okey. Lepas tu kita tengok lagi apa lagi yang ada. Okey. Banjaran di Semenanjung. Kita tengok banjaran di Semenanjung. Kita ada banjaran Titiwangsa yang tadi sudah cikgu terangkan. Okey, yang paling tulang belakang di Semenanjung. Kemudian kita ada banjaran Tahan dan juga banjaran Benom. Okey. Banjaran Tahan B1 adalah banjaran Titiwangsa, B2 adalah banjaran Tahan, B3 adalah banjaran Benom. Okey, sekarang gunung yang ada di Semenanjung ini ada dua, iaitu Gunung Korbu dan juga Gunung Tahan. Okey, itu untuk bahagian tanah tinggi di Semenanjung Malaysia. Sekarang kita tengok pula bahagian tanah tinggi di Sarawak dan Sabah. Okey, kawasan tanah tinggi terletak di pedalaman Sarawak dan Sabah. Okey, jadi kebiasaannya tanah tinggi ini lokasi dia berada di pedalaman Sarawak dan Sabah. Okey, terdapat beberapa banjaran dan gunung di Sarawak dan Sabah. Okey. Sekarang kita tengok bahagian Sabah dahulu. Sabah. Ni Sabah. Okey. Tengok sini gunung banjaran. Okey. Sabah di bahagian mana? Sabah di bahagian kepala. Okey, jadi kita tengok Sabah dahulu.
Pertama sekali kita tengok banjaran apa yang terdapat di Sabah. Okey, kita ada banjaran Crocker, banjaran Terus Madi dan juga banjaran Brasi. Okey, di mana kawasannya? B ini adalah banjaran. Okey. Banjaran Crocker terletak di bahagian tekuk belakang. Okey. Tekuk belakang kepala ni. Itu banjaran Crocker B4. Okey, B4. Terusnya B5. B5 ini bahagian bawah sedikit, bawah leher, dekat leher. Kita ada banjaran Terus Madi. Kemudian kita di bahagian mulut kita ada banjaran Brasi. Okey, Brasi. Kita ada banjaran Brasi di bahagian mulut. Kemudian kita di tengah-tengah ini kita akan jumpa gunung, dan di bahagian kepala atas kita ada gunung juga, Gunung Kinabalu. Okey, jadi lokasi Gunung Kinabalu yang paling di kepala. Di kepala ini lokasi Gunung Kinabalu. Okey. Ni cikgu tanda. Belah atas ni Gunung Kinabalu. Bahagian kepalanya. Kemudian dalam sikit kita ada Gunung Terus Madi. Ini Gunung Terus Madi. Jadi ada dua gunung di Sabah, iaitu Gunung Kinabalu serta Gunung Terus Madi. Kemudian kita ada 3 banjaran, banjaran Crocker, banjaran Terus Madi serta banjaran Brasi. Okey. Itu untuk Sabah. Baiklah, sekarang kita masuk bahagian Sarawak pula. Okey, kita tengok di mana lokasi tanah tinggi di Sarawak. Okey, kita akan tengok di mana Sarawak. Okey, Sarawak di bahagian badan dia. Bahagian badan ini adalah bahagian Sarawak. Okey. Kita tengok Sarawak, kita akan berjumpa dengan 4 banjaran. Okey. Pertama kita tengok banjaran Tama Abu. B7. Mana satu B7? Okey, ini banjaran Tama Abu. Okey. B7, banjaran Tama Abu. Okey, B7 ini banjaran Tama Abu. Kemudian kita ada B8, Pergunungan Irak. Okey, tapi ini banjaran juga, cuma digelar Pergunungan Irak. B8, mana B8? Okey. Di atas sekali kita ada banjaran Tama Abu, kemudian Pergunungan Irak. Selepas itu turun lagi kita akan berjumpa dengan Pergunungan Hos. B10 kita ada banjaran Kapuas Hulu. Okey, ini boleh tengok di sini. B7 banjaran Tama Abu, B8 Pergunungan Irak. B9 Pergunungan Hos, B10 banjaran Kapuas Hulu. Okey. Selepas itu kita ada satu gunung di Sarawak, iaitu G5, Gunung Mulu. Okey, Gunung Mulu. Di mana Gunung Mulu ini? Satu sahaja, Gunung Mulu. Okey. Taman Negara Gunung Mulu mempunyai rangkaian gua yang terpanjang di dunia. Okey. Di situ terletaknya Sarawak Chamber, iaitu ruang bawah tanah terbesar yang boleh memuatkan 40 buah kapal terbang Boeing 747. Gua yang paling panjang di Asia Tenggara, iaitu Gua Rusa, juga terletak di kawasan tersebut. Okey, jadi maknanya Taman Negara Gunung Mulu ini merupakan Sarawak Chamber yang memuatkan 40 buah kapal terbang Boeing 747. Okey. Itu tanah tinggi di Sarawak dan Sabah. Okey, baiklah, sekarang kita tengok pula bahagian Tanah Pama. Okey, apakah itu Tanah Pama? Tanah Pama adalah kawasan yang datar atau beralun dan mempunyai ketinggian kurang daripada 180 meter dari aras laut. Okey, maksudnya tanah yang datar serta beralun. Okey. Terdapat beberapa kawasan tanah Pama di Malaysia, okey, yang terdiri daripada delta, dataran, pantai dan lembangan sungai. Okey.
Kawasan Tanah Pama di Semenanjung Malaysia terletak di bahagian pantai barat dan pantai timur. Dataran Kedah Perlis, dataran hulu Sungai Perak, ini, dataran Kelantan dan sebagainya. Antara kawasan Tanah Pama yang utama di Semenanjung Malaysia adalah, ada 3 kawasan Tanah Pama yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Yang pertama, dataran Kedah Perlis. Kita tengok satu persatu. Dataran Kedah Perlis. Dataran Kedah Perlis. Ya. Dataran Kedah Perlis. Apakah itu dataran Kedah Perlis? Di mana kawasannya? Kawasan Tanah Pama dataran Kedah Perlis ni terletak bermula dari utara, iaitu utara belah atas, utara negeri Perlis, seterusnya hingga ke dari atasnya negeri Perlis utara, negeri Perlis hingga ke selatan negeri Kedah. Maksudnya dari hujung negeri Perlis, dari atas negeri Perlis sampailah selatan bawah Kedah. Jenis tanah yang terdapat di kawasan ini adalah jenis tani aluvium. Jenis tani aluvium ini amatlah sesuai untuk penanaman padi. Maksudnya tani yang lembut. Tani yang lembut, lepas tu berair. Jadi sesuai untuk penanaman padi. Itu untuk dataran Kedah Perlis. Sekarang kita tengok dataran Kelantan. Ni, dataran Kelantan. Kita sudah masuk Tanah Pama yang kedua di Semenanjung, iaitu dataran Kelantan. Dataran Kelantan ini sama juga macam dataran Kedah Perlis. Tanah dia adalah jenis rata. Jadi kalau Tanah Pama ni memang tanah yang jenis rendah dan rata. Kemudian memiliki tani jenis aluvium juga. Aluvium. Tanah yang lembut, mudah untuk bercucuk tanam. Subur untuk kegiatan pertanian. Itu dia fungsi jenis tani aluvium. Kemudian kita tengok yang ketiga. Ni, dataran hulu Sungai Perak. Jadi ada tiga jenis Tanah Pama, ada 3 tempat lokasi Tanah Pama di Semenanjung Malaysia, iaitu dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan, dataran hulu Sungai Perak. Dataran hulu Sungai Perak ini terletak pada sambungan jaluran Tanah Pama. Ini jaluran, Tanah Pama dari utara ke selatan negeri Perak. Maksudnya keseluruhan kawasan negeri Perak. Tanah Pama di kawasan dataran hulu Sungai Perak ini mempunyai kawasan yang sangat luas, dan sesuai untuk pelbagai kegiatan ekonomi. Ini di sini bahagian Perak, ini Perak. Jadi keseluruhan kawasan dia daripada utara ke selatan negeri Perak. Sesuai untuk pelbagai kegiatan ekonomi. Itu untuk Tanah Pama di Semenanjung Malaysia. Sekarang kita masuk pula Tanah Pama di Sarawak dan Sabah. Yang ini peta, merupakan peta Sabah dan juga Sarawak. Itu peta dia. Sekarang kita mau tengok lokasi. Di manakah Tanah Pama di Sarawak dan Sabah? Kita baca yang ini. Kawasan Tanah Pama terletak di pantai timur dan pantai barat di negeri Sabah. Kita pergi masuk dahulu bahagian Sabah. Sabah di bahagian atas. Kepala.
Okey, ni bahagian kepala ini Sabah. Okey, itu Sabah. Jadi, kawasan Tanah Pama terletak di pantai timur dan juga pantai barat. Di mana pantai ini adalah pantai timur. Okey, ini adalah pantai barat sebelah sini. Okey. Dataran di pantai timur Sabah. Okey, yang sebelah sini. Sebelah sini kita bagi dua. Okey, bagi dua. Okey, ni begitu. Jadi dataran di pantai timur adalah lebih luas, yang sebelah timur ni, sebelah timur, okey, adalah lebih luas berbanding pantai barat. Okey, itu dia punya keistimewaan. Pantai timur ini lebih luas berbanding pantai barat. Okey. Itu beza dia pantai timur dan pantai barat. Sekarang kita mau tengok di mana lokasi dia, okey? Lokasi dia dan nama dia, okey? Kita tengok dulu di pantai timur, okey? Pantai timur ini dataran digelar sebagai dataran pantai timur Sabah, okey? Pantai timur Sabah ni ada Lahad Datu, kawasan Lahad Datu. Okey. Dataran di pantai timur Sabah adalah lebih luas berbanding pantai barat. Okey, kita ada Lahad Datu, Sempurna, Tawau. Itu area pantai timur. Okey. Kawasan Tanah Pama lebih lebar. Lebih lebar. Ni, luas. Keistimewaannya, perbezaan pantai timur dengan pantai barat. Okey, tanah di pantai timur lebih luas, kemudian Tanah Pama lebih lebar, lebar. Kemudian terdapat banyak kawasan berpayah, dan sesuai untuk kegiatan pertanian seperti tanaman kelapa sawit, getah dan koko. Okey, memang sesuai lah. Kelapa sawit kan banyak di sini. Kalau kamu tengok di sepanjang jalan untuk pergi ke Tawau memang banyak kelapa sawit. Okey. Jadi kalau ada soalan tentang kegiatan pertanian yang sesuai ditanam di dataran pantai timur Sabah, okey, antara contohnya seperti kelapa sawit, getah dan koko. Okey. Sekarang kita mau tengok di sebelah dataran pantai barat Sabah, okey. Pantai barat Sabah pula sebelah sini. Sebelah sini pula, okey. Pantai barat, Tanah Pama dia agak sempit dan terputus-putus. Okey, sempit dan terputus-putus. Pantai barat ni bahagian KK. Okey, sebelah KK. Semua tempat KK, kudat, bercampur semua tu. Okey, terbentuk di kaki Banjaran Crocker. Okey, di mana kaki Banjaran Crocker? Banjaran Crocker dia di bawah sini, okey. Ni bawah sini Banjaran Crocker. KK dekat atas. Okey, sesuai untuk kegiatan perindustrian seperti di Likas dan Kepayan, okey. Jadi sesuai untuk kegiatan perindustrian lah, sebab dia punya kawasan tidak luas berbanding dengan pantai timur Sabah. Okey, jadi dia sesuai untuk perindustrian. Okey. Itu untuk bahagian Tanah Pama di Sabah. Okey. Jadi ada dua, iaitu dataran pantai timur Sabah serta dataran pantai barat Sabah. Timur dan juga Sabah. Timur lagi luas berbanding barat. Okey. Timur sesuai untuk kegiatan pertanian, kalau pantai barat Sabah sesuai untuk kegiatan perindustrian. Okey, sekarang kita masuk Tanah Pama di Sarawak pula. Okey, tadi di Sabah, sekarang kita masuk di Sarawak. Okey, kalau Sabah di atas, jadi Sarawak di mana? Sarawak di badan dia. Okey, di badan dia itu Sarawak. Okey, Sarawak. Jadi kita tengok, kita fokus kepada Sarawak yang bahagian bawah ini. Kita buat garisan sepadan begitu. Okey, sekarang kita tengok Sarawak, kawasan lokasi di mana yang mempunyai kawasan Tanah Pama yang terluas. Okey, kalau di Sarawak ini
kawasan tanah Pama yang luas adalah di Delta Rajang. Okey, Delta Rajang. Dataran di sepanjang pantai barat negeri Sarawak. Okey, pantai barat sebelah sini, pantai barat. Ini pantai barat. Okey. Pantai barat negeri Sarawak adalah jenis tanah Pama yang luas. Okey, tanah Pama yang luas. Maksudnya di pantai barat memang kalau kamu tengok sini, hijau dia lagi banyak, memang tanah Pamanya sangat luas. Okey. Serta Delta Rajang ini dia membentuk lembangan yang luas di pantai barat negeri Sarawak. Okey, sekarang kita tengok Delta Rajang. Delta Rajang ini penerangan dia. Delta Rajang. Dataran luas dan subur. Okey, Delta Rajang ini membentuk lembangan yang luas di pantai barat Sarawak. Okey, kegiatan yang sesuai dilakukan adalah seperti kegiatan pertanian, okey, yang dijadikan kegiatan utama kerana tanah disebut sangat subur, okey, kerana terdapat endapan daripada kejadian banjir. Maksudnya tanah dia memiliki banyak air. Okey, jadi kalau kamu tanam memang jenis tanah yang sesuai untuk bercucuk tanam sebab lembut. Tanah dia lembut dan banyak nutrien. Okey. Itu dia kawasan Delta Rajang. Okey. Dataran pantai barat Sarawak. Dataran yang luas dan terdiri daripada tani yang subur untuk kegiatan pertanian seperti lada hitam, padi dan nanas, dan sangat sesuai sebagai pusat pertempatan dan pentadbiran. Okey. Kalau ada kegiatan pertanian mestilah ada pusat pertempatan. Kita tengok info geografi. Bario terletak di tanah tinggi Kelabit yang berketinggian 1000 meter dari aras laut, terletak bersempadan dengan Kalimantan. Bario terkenal dengan keunikan tanaman padi yang ditanam di kawasan tanah tinggi. Okey, ini untuk tanah tinggi. Itu untuk info geografis saja. Okey. Jadi kita fokus pada ini. Sarawak kita ada Delta, Rajang dan dataran pantai barat Sarawak. Itu untuk yang hijau-hijau ini adalah tengok kawasan dalam petani, ada kawasan yang hijau-hijau itu adalah kawasan tanah Pama. Kita boleh tengok di Sarawak ni pantai barat dia lagi luas dan banyak kawasan tanah Pama. Okey, jadi kita sudah masuk tanah Pama. Kalau di Sabah, tanah Pama di Semenanjung kita ada dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan, dataran Hulu Sungai Perak. Okey, kalau di Sabah kita ada dataran pantai timur Sabah, dataran pantai barat Sabah. Okey, kalau di Sarawak kita ada Delta Rajang, dataran pantai barat Sarawak. Okey, itu untuk tanah Pama.